Assalamualaikum dan salam hormat. Sukan Plus Close Up kembali menemani hujung minggu anda dengan pelbagai topik menarik. Saya Haidar Ali, hos anda untuk minggu ini. Baik, hampir sebulan sebelum kayuh mula di Tour di Langkawi LTDL 2023. Bermula di Kertih, Terengganu pada 23 September depan, edisi ke-27 kali ini melibatkan perlumbaan sejauh 1,280,3 km melintasi 11 negeri di Semenanjung sebelum berakhir di KLCC. Baik, hari ini kita nak selongkar dari perspektif lebih luas, dari skop yang lebih mendalam, apakah signifikan perlumbaan ini kepada arena berbasikal negara. Bersama saya di studio saudara Emir Abdul Jalal, Ketua Pegawai Operasi COO LTDL 2023. Selamat datang ke Close Up, saudara Emir. Baik, sejarah panjang LTDL sejak penganjuran pertama pada 1996. Apa yang menjadikan edisi ke-27 ini sebagai edisi istimewa? Bagi saya sebab ianya kembali ke pangkuan Majlis Sukan Negara lah. Sebab apa, dah lepas daripada tahun 2015 hingga ke tahun 2022 dia dibawa kepada company syarikat privatisation dulu, kita privatiskan, dan dia kembali kepada Majlis Sukan Negara untuk menganjurkannya. Sebab saya sendiri semasa Majlis Sukan Negara menganjurkan TDL tu, dia adalah di bawah kendalian saya jugalah. Jadi saya macam sirih pulang ke gagang lah patut masuk balik ke MSN. Dan sebenarnya banyak keistimewaan masa kita buat TDL pada tahun 2014 tu. Sebab apa yang saya inginkan yang boleh katakan istimewa tu, sebab kita nak capai balik lah, kita cuba akan capai balik impian nak penganjuran ni ke arah yang maksud dia ke satu kualiti ataupun standard yang lebih tinggi. Itu yang istimewa bagi saya sendiri lah. Okey, ini soalan yang paling susah lah nak jawab, saya rasa. Ramai yang kandas soalan ni. Okay. Berapa peruntukan atau harga LTDL untuk edisi kali ini? LTDL untuk kali ini memang kalau ikut bajet yang diberikan lah oleh Kementerian Belia dan Sukan adalah 8 juta ringgit. 8 juta memang tak cukup lah sebenarnya. Berbanding edisi first tu 30 juta. Maksudnya bajet tu bukan maknanya kita nak stick kepada bajet tersebut. Kami maksudnya diberi masa juga untuk mencari penajaan sebanyak yang mungkin lah. Dan kalau ikut bajet asal tu sebenarnya kalau kata memang tak cukup, dan kami sedang usaha dan sebenarnya masih sekarang ni dalam proses lah. Saya rasa ada some good news. Nanti kami akan berikan informasi ini kepada media. Maksud dia ada good news. Maksud dia kalau dari segi bajet yang selesa lah untuk menganjur LTDL ni, memang pada kedudukan 15 juta hingga 16 juta lah. Itu memang 15 hingga 16 juta tu maksud dia selesa lah untuk kita menganjurkan satu kualiti event yang berkualiti Pro Series. Tu memang kita perlukan bajet yang banyak tu lah. Tapi kalau kata maksud dia baru ni memang ada isu sikit yang kami tak dapat nak berbuat ikut yang mana orang mahu kan. Jadi kami terpaksa bajet tu kami agak-agak dalam 12 hingga 13 juta lah. Tapi kalau kata ada bajet selesa 15 hingga 16 juta kita perlu. Sekarang ada penaja yang dah masuk atau macam mana? Ada. Kami dalam proses untuk orang kata nak sign kontrak lah dengan penaja. Maksud dia dah ada few yang dah orang kata mengesahkan. Cuma kami akan umumkan dalam masa yang terdekat. Cabaran untuk bawa 8 juta lagi, 7 ke 8 juta lagi. Itu memang biasalah. Sebab saya pernah berhadapan dengan LTDL di masa yang paling sukar sebenarnya. Pada tahun 2017 sebenarnya kalau ikut sejarah adalah peruntukan yang diberi oleh KBS pada ketika itu hanya 5.5 juta. Jadi masa tu kami memang berhempas pulas lah. Tapi memang kualiti dia tak sebesar TDL yang kita harapkan. Cuma kita in terms of compliance, in terms of kita ada live, kita ada broadcast kat Eurosports, team semua ada kualiti, still boleh jalan. Masa tu pun kita dapat additional dalam 5 hingga 6 juta. Jadi kita masih dapat buat dalam harga 11 juta. Tapi still event tu tak bermasalah lah, tak ada isu apa pun. Jadi itu yang pernah saya pernah lalui lah. Jadi kalau kata 8 juta nak cari lagi 5 hingga 6 juta apa semua tu rasanya mampu lah. Cuma kalau ikut kita punya cabaran paling utama adalah kami bermula pada 1 bulan Jun. Jadi memang sebenarnya adalah satu perkara yang orang kata bukan kata mustahil lah, tapi memang sukar. 1 Jun. 1 Jun. Ya. Itu nantikan itu cabaran pasca Covid lagi. Pasca banyak COVID, syarikat yang tak berani betul. terjun ke perniagaan. Tapi alhamdulillah lah, saya boleh katakan yang kita berjaya dan kami akan umumkan kita punya perniagaan dalam jangka masa yang terdekat. Okey, sekali lagi akan bermula di Terengganu, Kertih.
menjadi garis mula. Kenapa Pantai Timur? Terengganu sponsor? Dia memang apabila kita melihat kepada laluan tahun ni memang agak unik. Kenapa kita bermula dengan Terengganu? Memang ada disebabkan oleh penajaan. Kita akan umumkan juga penajaan negeri Terengganu dalam masa yang terdekat. Dan kita juga ambil kira beberapa faktor lah. Sebab saya rasa dalam masa 3 tahun kebelakangan ini memang tahun 2020 ada sekali dia masuk Terengganu. Masuk Terengganu pun dia start dan terus keluar daripada Pantai Timur lah. So maksud dia dah 3 tahun tak masuk. Jadi kami tahun ni kami berikan lebih tumpuan kepada Terengganu lah. Maksud dia penaja, dan kita beri tumpuan kepada team presentation, first stage dan keluar second stage di Terengganu. Disebabkan oleh penajaan dan juga apa yang Terengganu sediakan untuk kami lah. Yang ketiganya, kalau kita lihat sebenarnya kita punya base perlumbaan berbasikal ni sebenarnya memang kalau ikutlah sekarang dengan number of kita punya rider pelumba yang hebat apa semua, asalnya memang Terengganu. Memang ramai. Ramai di Terengganu. Bukan saja daripada segi track. Betul. Termasuk Lebuh Raya sendiri. Semua Terengganu. So they even call themselves land of cyclists. Maksudnya there should be satu recognition lah kepada kerajaan negeri Terengganu ataupun pelumba-pelumba di Terengganu, dan saya rasa kita berikan kelebihan pada tahun ni untuk kembali ke negeri Terengganu. Satu ketika LTDL digugurkan daripada kalender UCI, isu tunggakan gaji dan sebagainya. Cabaran Emir untuk memutihkan kembali imej kejohanan tertua Asia sebenarnya. Sebenarnya tak tidur malam tu. Tak tidur malam. Tak tidur malam. Orang telefon, orang kata sampai ke pagi pun ada orang telefon lagi. Pagi ke pagi memikirkan benda yang sama lah. Tapi apapun benda tu isu tu dah berlarutan. Sebenarnya pun saya lihat isu tu lebih kepada berkenaan dengan cash flow penganjur lama je. Penganjur lama ni saya faham mereka ni dulu mempunyai sejarah paymaster yang baik. Kan, sebab saya tak risau sangat, tapi risau sebab benda tu bila dah terkeluar daripada kalender, orang beranggapan yang besok tak ada lah. Betul. Jadi itu adalah berkenaan dengan tunggakan appearance fee dan juga flight tickets dengan pasukan-pasukan daripada Divisi 1 World Team dan juga Pro Team. Dan ada sebahagian daripada Continental lah. Memang jumlahnya agak besar, tapi telah pun diuruskan oleh penganjur yang lama, alhamdulillah. Kan, jadi memang isu tu dah membawa kepada masalah kepada penganjur yang baru lah. Of course, memang bila dah melibatkan image apa semua, tapi dah diuruskan, alhamdulillah. Cuma kami tempias tu agak sukar sebab bila kami nak cari pasukan untuk perlumbaan tahun ni memang sukar sebenarnya. Kan, jadi apa yang kami buat, kita juga dapatlah jumlah, walaupun mungkin tak ikut compliance yang ada pada UCI, tapi kalau ikut numbers tu dah cukup baiklah. Dan untuk tahun ni Majlis Sukan Negara lah, maksudnya untuk mengelakkan isu ni berlaku, in fact nak mengembalikan orang kata kegemilangan tu, dan juga tim-tim akan nampak hebat atlet dia tahun ni. Maksudnya kita akan buat tiket flights untuk 10 pasukan ni kita akan beli, kita yang belikan. Bukan kita suruh dia beli, later on kita bayar. Nanti kita sampai sini takut orang miscommunication, nanti tak akan berlaku benda yang sama. So kita bayar dulu. Lepas tu bila dia orang dah confirmation, dah sign apa semua, dah flight semua dah confirm, kita akan titi dia punya appearance fee. So bila dia sampai jejak je kat Malaysia, tak ada hutang. Dia cuma fight untuk race, untuk fight for the prize money je lah. Dia boleh fokus. Jadi fokus pada race. So this is MSN punya pendekatan lah. Majlis Sukan Negara, saya pun dapat kepastian ni daripada Ketua Pengarah lah, Datuk Ahmad Syafawi. Maksud dia, Datuk Ahmad Syafawi kata memang kita ini yang bygone be bygone, kita buat buku baru, tak apa, kita invest dulu, tak apa. So saya memang hormat lah. Kata di pendekatan memang saya rasa memang cukup menarik. Bukan apa satu lagi, bila pasukan-pasukan daripada World Team yang bermasalah dengan kita dulu kan, dengan ataupun Pro Team, dia tengok dia tahun ni lain macam lah kan, dia dah bayar in advance lah. So next year mungkin dia boleh fight balik, kita akan fight balik untuk dia orang masuk tu mudah. Sebab penganjuran hari ini adalah untuk kelangsungan. Untuk kelangsungan LTDL tahun depan. Okey, apa sebenarnya impak ataupun kesan bila dah tercicir daripada kalender UCI itu sendiri? Sebelum ni lah, sebelum ni lah. Teams satu lagi is sponsorship lah. Masa yang saya cakap tadi, kita berjaya, tapi dalam proses tu sebenarnya ada penaja-penaja yang cancel. Sebenarnya ada 2-3 penaja yang cancel penajaan sebabkan masa dia tengah
kita ada jangka masa yang cukup pendek untuk orang proses. Sebenarnya orang cari penajaan ni bulan 1 ataupun awal setahun. Tahun depan miris kita dah start masa tu dah tengah buat bajet dan sebagainya. So imagine kita ada priority of being Li Tu Langkawi punya nama dan kita dapat, tapi masa dia orang nak proses tu bila isu ni terkeluar, dia orang katakan yang okeylah, ini event ni bermasalah. Okey, dan why do we get involved dengan event? Ada maksud dia ada, bukan kata tak ada sebenarnya. Mungkin taklah sebesar 5-6 juta, tapi dia punya kata kesan dia memang negatif jugalah. Tapi alhamdulillah, saya katakan tadi awal tadi, kita dalam proses, maksud dia dalam untuk tanda tangan kontrak dengan penaja yang mengatakan yang event kita untuk tahun ni cukup bajet dia, insya-Allah. Okey, mungkin kita boleh selongkar dari segi laluan kali ini. Apa yang menarik? Berapa kali panjat, kom dan sebagainya? Laluan tahun ni memang sebenarnya Malaysia ni kalau ikut laluan, kita tak boleh jadi lebih menarik daripada Tour de France macam mana pun lah. Kan dia, you're talking about kita ada satu genting, dia ada 10 macam genting. So untuk LTDL ni cuma apa yang kita cuba bawa adalah kita perkenalkan laluan yang baru lah. Maksud dia tahun ni memang agak unik je. Kalau sikit laluan yang biasa tu memang kita akan still bertaruh kepada Queen State di Genting Highland lah, sebagai kata turning point untuk semua jerseys lah. Maksudnya kita nak tahu siapa menang kat situ lah. Tapi tahun ni cuma kita perkenalkan peringkat yang ketiga pada saya agak unik, iaitu daripada jeli ke baling. Sebab jeli apa? ke baling. Kita Okay. pernah tamatkan perlumbaan di baling pada tahun 2016. Tapi berikut laluan yang lain. Kan? Tapi yang ini sebab apa, bila secara sejarah lah, LTDL dah berpuluh kali lah laluan daripada Kelantan nak masuk ke barat, kan, dia mesti tamat di Greek. Kalau start Kota Baru ke, start Tanah Merah ke, start Pasir Mas ke, dia akan tamat di Greek. Ini kita masuk baling. Tapi maksud dia, bila dia tamat di Greek ni, pelumba cuma dalam minda ni, biasa LTDL ni, dia kayuh titi wangsa tu macam nak rak. Yang kategori 1 1000 meter kat atas tu, kemudian dia turun laju, sampai turun bawah, Greek sebelah kiri, dia corner kiri, sampai Greek, finish. Sprint lagi. Okey, tapi kali ni, Sambung lagi. bila dia sampai dekat Greek, dia tak masuk kiri, dia terus masuk ke baling, dan dia akan lalui lagi 2 kali kom kategori 2 dan kom kategori 3, agak tinggi, 600 dengan 400. So dengan elevation gain ni memang agak mencabar lah. Laluan jeli tu pun mencabar. Laluan jeli lah mencabar. So this is satu orang kata pembaharuan daripada orang kata pengenalan lah kepada satu laluan baru yang saya rasa satu surprise lah kepada para pelumba. Yang lain tu saya lihat memang laluan yang biasa lah. Maksud dia standard, ada Genting tu biasalah. Okay. Tu yang tahun ni punya keistimewaan lah. Kalau sebelum ni kita mampu bercerita tentang 5 pasukan World Team. Kali ini bagaimana dari segi penyertaan pelumba itu sendiri? Okey, LTDL ada 2 tahun lah saya rasa yang orang kata nampak kita berjaya mengumpulkan pasukan-pasukan daripada Divisi 1 World Team ni terbanyak lah. 2014 sebenarnya dulu kami dah mencapai lah. Pada tahun 2014 di mana 6 pasukan World Team. Masa tu dipanggil Pro Tour Team. Jadi sekarang dipanggil World Team, tapi tim yang sama lah, 18 tim. So kita ada 6 dan kita ada 5 pasukan Pro Continental. Tahun lalu pun amount dia agak sama. Cuma tahun lalu saya difahamkan lah, maksud dia memang tahun lepas UCI tentang kedudukan pasukan-pasukan di kategori World Team, Pro Team, mereka perlu ada mata yang secukupnya untuk berada di atas. Jadi pada ketika itu mereka di saat akhir tu cuma ada perlumbaan-perlumbaan tertentu yang tinggal kan. Jadi mereka meletakkan pasukan mereka di LTDL tahun lepas untuk memastikan mereka dapat collect enough points untuk berada dalam bukan di relegation zone lah, berada di atas. Jadi itu antara sebab yang tahun lalu tu saya rasa memang ramai, dan pelumba-pelumba pun hebat juga sebenarnya tahun lalu kan, itu. Tapi masa kami di tahun 2014 tu based on merit, maksud dia kami betul-betul mendapat kepercayaan daripada tim-tim tu untuk hadir, sebab susah sebenarnya tim ni nak sampai
sampai ke Malaysia. Sebab apa, memang kita outside Europe satu, lepas tu awal tahun kan, maksud dia memang sebenarnya susah, tapi because of kita punya prestige, maksud kita punya prestige, kita punya quality, kita pun dengan excellent level organisation. Sekarang ni saya tak tahu ada lagi ke tidak kan. Lama saya tak terlibat dengan LTDL. Sebab dulu masa dengan MSN tu 3 tahun kami ada sijil gantung daripada UCI, excellent level organisation kan. Maksud dia memang kita ada benda tu based on kita punya reputation lah kita dapat. Dan tak silap saya lah masa tu kan, saya juga masa tu yang kali terakhir saya bersama dengan MSN masa pada tahun 2014, kami juga pernah ditawarkan oleh apa tu komisar UCI lah, daripada UCI. Mereka apa tu memberikan kami cabaran kalau kata 2015 ni akan datang ni kami mampu untuk mendapatkan half. Maksudnya kalau tim kita ada 22, 11 full world team. Yang 11 lagi Malaysia Asia lah. Kita level tu je mereka akan offer kita untuk naik taraf. Nak ke tidak satu hal. Maksudnya kita nak mereka UCI akan offer kita untuk naik taraf ke level World Tour event sama level dengan Tour de France. Jadi itu sebenarnya impian saya pun. Maksudnya bila kita nak duduk dalam penganjuran berbasikal multi LTDL yang berprestige ni, kita kena ada impian tu sebenarnya. Ada target. Ada maksudnya direction kita. Betul. Kita nak upgrade satu level lagi. Dan bila kita dah sama level dengan Tour de France, tu kita dah sedap lah. Maksudnya kita sama level dengan ASO, dengan CS. Rider pun nak datang, tak payah panggil lagi dah. Betul. Jadi itu yang saya impikan lah. Jadi itu yang sebenarnya 2023 ni ke arah mencapai impian tu balik. Yang dah confirm mungkin dari segi Astana antara yang terawal. Okey. Untuk pasukan masuk dia tahun ni, jadi yang kembali kepada soalan tadi, memang orang kata belenggu yang kita lalui pada tahun lalu tu melibatkan maksudnya membawa kepada keputusan yang sukar lah bagi tim-tim tu datang balik ke Malaysia. Memang betul. Itu tak dinafikan. Tapi macam mana pun kalau ikut masa time kalender dalam kita tak ada dalam kalender tu, satu tim pun memang nak masuk pun dia fikir 2 kali lah kan, ni bayar ke tak bayar ni kan. So tapi alhamdulillah lah, sebab satu sebenarnya kita ni bila kita war-warkan yang dianjurkan oleh National Sports Council Malaysia, so rasa terjamin tu terjamin satu. Sebab and then Malaysia Sukan Negara ni ada reputasi. Ada reputasi. Reputasi maksud dia reputasi sebagai penganjur yang orang kata solid lah, penganjur yang bagus, penganjur yang baik. Dengan cert kita pernah ada excellent level dan sebagainya, kita ada reputasi tu kan. Kemudian satu lagi, kita pun touch base, maksud dia orang-orang lama ni masih lagi ada communication dengan walaupun tak terlibat dengan tidak beberapa tahun pun, kami masih lagi ada communication. Macam even kalau kata nak dengan Astana tu memang dengan Alexander Vino kan, dia pun datang 2012 kan, dia pun kita pun ada touch base semua kan. So masih lagi ada reputation tu. Jadi alhamdulillah kita compliance kita 3 pro team, 7 pro team. Setakat ni kita ada 2 pro team, 7 pro team. Kita cek lagi satu. Tapi kalau ikut masa yang terlalu dekat ni, kemungkinan kita tak dapatlah satu lagi world team. Tapi tak mustahil. Tak mustahil. Tapi yang pastinya satu pro team dah tunggu on standby. Jadi kita ada bila kita di compliance 37, kita ada 28. Kita masih lagi orang kata tak jauh lah daripada syarat yang ditetapkan oleh UCI. Sebab mereka pun memberikan kita masa 3 tahun, 2023, 24, 25 untuk memastikan maksudnya penyertaan kita ni ada standard yang mengikut compliance UCI yang diperlukan. Jadi bagi kami maksudnya MSN punya approach, kalau tahun ni kita tak berjaya dapat full kan dengan apa yang dibawa oleh Datuk Muhammad Sawawi, ketua pengarah saya, kita bayar awal kan, kita orang kata dia orang nampak reputasi sebagai penganjur yang orang kata bagus je kan. Tahun depan ni kita harapkan bila orang dah nampak kita punya standard apa semua, mungkin ada 4-6 kan, mungkin ada 5-5 kan. Jadi kita akan go for that penyertaan punya target lah. So bila kita sampai kat situ dan kita level 3 tahun, still ada 37 lebih mungkin daripada 37. Itu yang kita punya target lah. Tahun pertama memang sukar. Sebab apa? Baru ni ada Pro Series event dekat China. Satu standard yang kita Pro Series event, cuma dapat 5 pro team saja. Kalau ikut 37 dekat syarat dia. Tapi ni tak ada lah, dia orang kata di turun taraf.
sebab kemampuan mereka dan juga masalah yang sama yang mungkin yang mereka hadapi dengan acara yang tahun yang sebelum ni sebab post Covid kan. So those are the things yang mengatakannya kami ni masih lagi di orang kata satu platform yang masih lagi kukuh lah orang kata dari segi penganjuran. Okey, bercakap tentang peluang pelumba Malaysia, kita tahu LTD adalah antara pentas untuk pelumba Malaysia ini menyinar. Kita ada Anwar Manan, adik Harif dan ramai lagi pernah menempa nama. So bagaimana situasi? Peluang memang setiap tahun kita memang daripada dulu lagi lah. Bila saya libatkan diri pada tahun 2010, sebenarnya saya dah plan daripada 2007 hingga 2009. Maksudnya Anwar Manan tu lahir daripada Jelajah Malaysia 2007-2009. Maksudnya kita dah tiap tahun menang 3 stage, tiap tahun menang sprint jersey. So bila saya graduate Jelajah Malaysia tu saya buat dengan dia lah pelumba Malaysia yang memenangi peringkat pertama, pelumba Malaysia pertama yang memenangi peringkat di LTDL di Port Dickson pada tahun 2010. Saya dah. Dan tahun tu juga dia menang green jersey ataupun sprint jersey. Pertama kali juga rakyat Malaysia. So benda ni selepas orang kata cetusan daripada Anwar Manan ni, dia membawa kepada pelbagai lagi kejayaan seterusnya. Kan lepas tu kita ada Harif Saleh menang 2 stage tahun 2020, ada menang 1 stage lagi. Kemudian yang latest yang paling membanggakan dan yang paling meningkat naik adalah Aiman Zarif daripada pasukan TSG. Dulu pun dia di TSC, kemudian masuk TSG. So dia memang telah menunjukkan dia punya orang kata pencapaian yang agak orang kata luar biasa lah sebenarnya. Bila dalam begitu ramai pasukan pro team apa semua tu, beliau masih lagi mengekalkan JC QM Raja Bukit. Ini memang perkara yang kita tak pernah jangka lah. Tapi this is Malaysia punya transformasi pelumba berbasikal. Maksudnya banyak pelumba yang ke depan dan berjaya. Kan, saya nampak yang maksud dia perlumbaan tahun ni kita masih lagi mempunyai peluang yang sama dengan orang kata senarai pasukan daripada World Team yang dihantar. Senarai rider saya dah baca, daripada pro team semua saya dah baca. Saya rasa Aiman Zarif masih lagi ada peluang yang cukup besar untuk berada atau mengekalkan apa yang beliau telah capai tahun sebelum ni. Dan saya juga nampak, saya selalu sebut Aiman and the other Aiman. Dia ada 2 orang Aiman tu. Aiman, yang seorang lagi Aiman mungkin berkayuh dengan pasukan Malaysia. Kan, saya nampak yang kedua-dua mereka ni saling mencabar di National Championship baru ni. Kita nampak TT the other Aiman menang, Aiman Zarif second. Yang Lebuh Raya Aiman Zarif menang, the other Aiman second. So benda-benda ni yang kita nampakkan Malaysia ni, maksudnya kita punya pelumba Lebuh Raya pun sedang orang kata dalam proses untuk jadikan nak mencipta Azizul dekat track lah. Maksud dia maksud dia walaupun mungkin kita tak sampai ke Olimpik, Lebuh Raya nak sampai ke Olimpik memang sangat susah lah. Tapi at least dalam perlumbaan sebesar Lito Langkawi ni, mereka boleh mampu untuk melonjakkan nama Malaysia berada di atas podium. This is the main orang kata yang benda yang saya impikan dari dulu lagi. So memang kita harapkan dan kita pun plan membantu planning diorang pun. Memang kita ada untuk memastikan mereka ni dapat kekalkan prestasi yang mereka buat sebelum ni. Okey, baik. Terakhirlah kita masa pun singkat. Apa harapan Emir untuk penganjuran kali ini? Saya ni suka dengan konsep tenang. Tenang. Maksudnya semua proses tu dapat berlangsung dengan orang kata dengan baik. Maksudnya dengan kita ada timeline kita ada kancak kita. Maksudnya dia punya. Cuma memang kalau ikut jangka masa yang kita berikan, orang nampak macam impossible. 3 bulan. 3 bulan. Impossible. Jadi tapi walaupun macam mana pun, sebab okeylah kita dah tahu apa yang nak dibuat dalam TDL ni kan. Jadi dalam masa yang dalam pendek ni pun saya punya harapan actually kita satu perlumbaan tip top lah. Macam mana standard yang kita pernah buat, kita mampu bercakap sebab kita pernah experience benda ni. Macam mana nak dapatkan perlumbaan tu cantik. Maksud dia dari flow orang pertama touchdown ke Malaysia tu kita dah susun sampai diorang balik semuanya smooth.
Kan? Kemalangan dalam perlombaan kita tak boleh elakkan, tapi jangan kita sebabkan kemalangan. Kan? Maksudnya tu benda-benda yang kami sentiasa fokus lah. Kemudian dari segi dalam perjalanan perlombaan tu semua transfer, start, kita balik ke hotel, orang dapat kunci terus masuk ke bilik, media pun tak bising dengan email. Benda-benda lah. Saya dah tak pernah marah saya sebenarnya, saya organize. Maksudnya semua kita akan jaga dari segi pelumba, dan kalau kita ada 1,000 orang volunteers yang follow pun, semua orang balik dengan tenang, salam, peluk. Maksud dia benda-benda perkara ni, saya punya target memang agak mudah. Perlombaan ni memang berlangsung dengan cukup baik. Dan maksud dia bukan sahaja orang international, komisar balik dengan satu pandangan yang luar biasa kepada Malaysia. Kita sesama rakan yang bertugas pun kena menikmati acara ni. Kena menikmati. Wifi kena laju. Wifi kena laju. Maksudnya kita kena menikmati event ni. Walaupun kita bertugas daripada pagi ke pagi pun, along the way tu kita senyum. Kita jumpa, kita berpeluk sepanjang perlombaan tu. Itu adalah satu pandangan event. Penat tapi gembira. Itu penat tapi gembira. Yang keduanya, saya fokuskan tentang apa juga yang kita maksudnya dari segi keuangan lah. Maksudnya kita punya bajet cukup, kita bayar orang kata kontraktor yang bertugas tu dia taklah makan tulang kan. Maksudnya kalau kita dapat daging tu share sama-sama semua orang, maksudnya dia limpahan ekonomi yang antara objektif LTDL ni, limpahan ekonomi. Maksudnya semua orang akan bertugas lah, masuk pelancongan sukan itu sendiri. Yang ketiganya pelancongan sukan pelancongan, industri sukan. Saya masih lagi kekal dengan target yang maksudnya kita punya whatever yang kita show dalam LTDL ni, kita mampu untuk profilkan negara yang kita, dia panggil nation profiling lah. Kita dapat profilkan negara kita dengan satu acara yang lengkap. Kita nampak semua, this is Malaysia, welcome to Malaysia. This is saya punya target lah. Kemudian industri sukan, cycling akan terus kekal. Maksud dia meningkatlah. Dulu saya pernah interview dengan masa International Sports Conference 2013, saya berani-berani je sebut cycling ni akan berjaya menjadi satu $1 billion industri dalam masa 5 tahun. Jadi saya rasa jadi satu komuniti besar di Malaysia sekarang. Komuniti besar. Jadi ada benda-benda yang kita perlu sentiasa ada objektif, sentiasa direction, dan dalam masa lepas kita tamat perlombaan ni, kita dah bersedia untuk tahun depan yang lebih baik. This is the whole thing. Okey, baik. Sangat panjang lebar, sangat lengkap. Baik, itu saja masa yang kita ada kepada semua peminat basikal. Jangan lupa mengikuti edisi ke-27 LTDL. 7 peringkat perlombaan, kunci tarikh ini 23 hingga 30 September. Semarakkan sokongan anda kepada kejohanan berprestasi negara dan tentu juga kepada pelumba-pelumba negara. Terima kasih kepada saudara Emir Abdul Jalal, Ketua Pegawai Operasi COO LTDL. Terima kasih bang. InsyaAllah kita doakan kejayaan penganjuran edisi kali ini, teruskan positif, memacu komuniti budaya sukan negara. Itu saja. Saya Haidar Ali. Assalamualaikum dan salam hormat.